Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung tajuk At-Tawabi'. Sebelum ini kita telah membahaskan tajuk Taukid, dan untuk kali ini kita tengok pula jenis yang kedua untuk Tawabi', iaitu As-Sifah wan Na'at. Untuk tajuk ini lebih kepada tajuk An-Na'tu, dan An-Na'tu tu bermaksud sama dengan As-Sifah. Apakah itu As-Sifah dan apakah itu An-Na'at? Tabi'un yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. An-Na'tu ialah salah satu daripada tabi', iaitu pengikut yang menunjukkan kepada sesuatu sifat kepada kata nama sebelumnya. Jika kita nak menyifatkan seseorang, kita gunakan kata sifat ataupun kata na'at untuk menyifatkan seseorang. Dan kata sifat yang kita atau na'at yang kita buat itu adalah na'at, dan yang sebelumnya adalah perkataan yang kita sifatkan, perkataan yang kita yang disifatkan, iaitu kita panggil man'ut. An-na'tu adalah tabi' dan al-man'ut adalah matbu', iaitu perkataan yang kita hendak sifatkan. Baik, an-na'tu terbahagi kepada dua jenis. Pertama, an-na'tul haqiqi, dan yang kedua an-na'tus sababi. An-na'tul haqiqi ialah nafsul man'ut. An-na'at hakiki adalah sifat yang diberi kepada sesuatu yang nak disifatkan. Okey, sifat dia. Contoh, kita tengok pada contoh di bawah. Ja'a rajulun salihun. Telah datang seorang lelaki yang salih. Salihun di situ adalah sifat, atau kita panggil na'at. Adalah na'at kerana dia menyifatkan tentang perkataan yang sebelum. Rajulun adalah man'ut, perkataan yang nak disifatkan, dan dia berfungsi sebagai fa'il di dalam ayat tersebut. Ja'a rajulun salihun. Jadi na'at al-haqiqi, dia menyifatkan, adalah sifat untuk perkara atau perkataan yang hendak disifatkan secara direct, secara terus kepada perkataan yang sebelum. Contoh yang lain, ja'a ar-rajulus salih. As-salih na'at dan ar-rajul man'ut. Marartu bil mar'ati salihah. As-salihah na'at, mar'ah man'ut. Uhibbul muslimin as-salihin. As-salihin na'at, al-muslimin man'ut. يتبع المنعوت في التعريف العدد التنكير والنوع. An-na'at hakiki, na'at hakiki, sifat yang
sifat yang kita sifatkan secara direct ini kepada perkataan yang sebelum, hendaklah mengikut perkataan yang sebelum itu. Perkataan yang sebelum iaitu perkataan yang hendak disifatkan dari segi ta'rif. Ta'rif maksud perkataan itu khas ataupun am. Okey, ta'rif bermaksud khas. Misalnya perkataan itu ada alif lam, maka perkataan itu adalah ta'rif, kata nama khas. Sekiranya tidak ada alif lam, kita sebut at-tankir. Jadi jika perkataan yang sebelum itu ada alif lam, maka sifat atau na'at yang selepasnya juga perlu ada alif lam. Seperti contoh ja'a ar-rajulu as-salih. Okey, ada alif lam. Baik, seterusnya jika tidak ada alif lam iaitu tankir, kata nama am, maka begitu juga na'at tidak ada alif lam. Okey, jelas tak perlu saya tandakan alif lam, nyata sekali di sini dalam contoh. Baik, seterusnya dia juga mengikut man'ud dari segi adat, bilangan. Okey, sekarang kita tengok ja'a rajulun salihun. Rajulun adalah mufrad, singular. Jadi salih juga mesti ikut dari segi singularnya. Begitu juga muslimin adalah jama', kerana dia datang dengan yanun, jama' muzakkar salim. Maka na'at juga datang dengan na'at muzakkar jama' muzakkar salim dalam bentuk yang sama. Baik, seterusnya dari segi nau'. Dari segi an-nau'. An-nau' ni adalah jantina, lelaki atau perempuan. Kalau rajulun lelaki, maka salih juga mesti dalam bentuk muzakkar. Sekiranya mar'ah muannas, maka na'at juga mestilah muannas. Kita hadirkan ta marbutah di belakang sifat na'at tersebut. Baik, seterusnya kita pergi kepada na'at as-sababi. Okey, na'at hakiki, kalau saya boleh katakan, na'at hakiki adalah menyifatkan sesuatu sifat secara direct dengan perkataan yang sebelum, terus menyifatkan. Baik, seterusnya an-na'at sababi. Na'at sababi ialah bima ba'dahu lahu silatun bil man'ud. Na'at sababi ialah kita menggunakan perkataan sifat, tetapi perkataan sifat itu dipunyai oleh perkataan yang selepasnya. Tetapi perkataan yang selepasnya itu mempunyai kaitan, hubungan dengan perkataan man'ud, iaitu perkataan yang menjadi man'ud di dalam ayat, iaitu perkataan yang sebelum na'at. Okey, jadi di sini kita baca menyifatkan perkataan yang selepasnya yang berkait dengan man'ud. Okey, faham? Saya ulangi semula. Na'at sababi ialah na'at iaitu menyifatkan ataupun sesuatu kata sifat yang digunakan untuk menyifatkan perkataan yang selepasnya, tetapi perkataan selepasnya itu mempunyai kaitan dengan man'ud, iaitu perkataan yang sebelum sifat.
Mari kita tengok contoh. Okey. Contoh, jaa rajulun salihun abuhu. Telah datang seorang lelaki yang saleh bapanya. Okey, perkataan salihun di sini, okey, salihun di sini adalah na'at, sifat. Dia menyifatkan siapa? Menyifatkan abuhu, bapanya. Okey. Okey, salihun ini adalah sifat, tapi dia tidak menyifatkan perkataan yang sebelum. Dia menyifatkan perkataan yang selepas. Perkataan selepas. Okey, perkataan selepas ni, iaitu abun, bapa, bapanya. Okey. Tetapi perkataan bapanya ni ada kaitan, ada hubungan dengan perkataan yang sebelum na'at, iaitu lelaki ini. Ada kaitan dengan rajulun. Okey, dia ada kaitan. Jadi bagaimana kita letakkan perkaitan tersebut, iaitu dengan kita letakkan pada perkataan abu itu kata ganti nama yang kembali kepada rajulun. Kata ganti nama yang kembali kepada rajulun. Kata ganti nama ini itu abuhu. Hu tu huwa. Okey, abuhu. Abuhu. Hu ni huwa, iaitu kembali kepada lelaki tersebut. Jadi maksudnya telah datang lelaki yang soleh bapanya itu. Maksudnya, atau kita bagi maksud macam ni, telah datang seorang lelaki yang bapanya seorang yang soleh, ataupun setelah datang seorang lelaki yang soleh bapanya. Okey, sifat soleh itu dimiliki oleh bapa, tetapi bapa itu ada kaitan dengan lelaki tersebut. Cuba kita tengok contoh seterusnya. Uhibbur rajula as-salihah ummuhu. Saya sukakan lelaki yang soleh. Salihah, maknya. Dekat dalam ayat ini, yang memiliki sifat salihah adalah emaknya. Emaknya yang soleh. Emaknya yang soleh. Tetapi perkataan ummun, emak ini ada kaitan dengan lelaki tersebut, dan dan dibawa datang dengan kata ganti nama untuk menunjukkan perkaitan dengan ar-rajul. Okey, menunjukkan berkaitan dengan ar-rajul. Kata ganti nama hu tersebut. Kata nama hu ini, huwa ni. Okey, kembali kepada perkataan rajul salih. Baik, seterusnya kita tengok yarji'ul muslimu as-salih abna'uh. Orang Islam kembali orang Muslim itu, Muslim yang salih anak-anaknya. Okey, salih itu dimiliki sifatnya oleh anak-anaknya. Okey, dan anak-anak itu mempunyai hubungan dengan al-Muslim dengan kita letakkan hu, kata ganti nama, di belakang anaknya. Okey, untuk menunjukkan perkaitan di abna anak dengan orang Islam, orang Muslim ini.
Baik, hadhihi imra'ah salihatun bintaha. Ini perempuan ini salih kedua anaknya. Bintaha, binta maksudnya dua orang anak. Alif ba nun ta, alif alif itu menunjukkan musanna. Kedua anaknya salihah. Ha ini kembali kepada imra'ah. Baik. Kita tengok kaedah. Yakunu daiman mufradan. Okey. Perkataan na'at ini, perkataan na'at, perkataan yang menjadi na'at. Perkataan yang menjadi na'at semuanya adalah mesti mufrad. Perkataan yang menjadi na'at mestilah mufrad. Saya padam semula. Okey, baik. Perkataan yang menjadi na'at ini salih, salihah, salih dan juga salihah. Di bawah ini adalah na'at. Jadi na'at ini mestilah dalam keadaan mufrad. Apabila dia jadi na'at sababi. Okey, na'at sababi. Yatba'ul man'ut fi ta'rif wa tankir. Okey. Masa bilakah na'at ini akan ikut man'ut? Akan ikut man'ut. Okey. Na'at akan ikut man'ut, iaitu rajulun. Pada contoh ini dari segi ta'rif wa tankir, dari segi khas dan am. Kata nama khas dan kata nama am, iaitu ada alif lam dan tak ada alif lam. Okey, kalau misalnya sebelum ni ada man'ut ada alif lam, maka salih juga mesti ada alif lam. Kalau tak ada, salih juga mesti tak ada. Misalnya kita andaikan rajulun ini sebagai kata nama, iaitu Muhammad. Muhammad ini adalah satu kata nama khas. Ja'a Muhammadun salihun abuhu. Kita tak boleh letakkan perkataan salih tidak ada alif lam, sebab perkataan rajul Muhammad itu adalah ta'rif, ma'rifah. Okey. Saya tulis sebagai untuk memberi jelas lagi. Ja'a rajulun salihun abuhu. Okey, di sini perkataan salih mufrad, tidak ada alif lam, dan kerana rajulun ini adalah kata nama am, kata nama am, iaitu tidak ada alif lam. Okey, kita cuba tengok buat contoh. Jaa ar-rajulu as-salih abuhu. Di sini oleh kerana ar-rajul ada alif lam, maka as-salih juga kena ada alif lam. Satu lagi contoh. Jaa Muhammadun as-salih abuhu. Okey, kat sini Muhammad, nama Muhammad ini, Muhammad adalah satu kata nama, kata nama dipanggil isim alam. Isim alam terletak pada kategori kata nama khas. Jadi Muhammad adalah khas. Jadi memberi kesan kepada perkataan na'at ini, dia
kita perlu meletakkan alif lam untuk mengikut kaedah, iaitu perlu menjadi khas juga. Na'at perlu menjadi khas apabila man'ut adalah khas, iaitu ta'rif. Baik, seterusnya kita pergi yatba'u ma ba'dahu fi tadhkir wa ta'nith. Manakala perkataan yang selepasnya pula ni, abuhu. Okey, perkataan abuhu ni apa kaedah dia pula? Perkataan abuhu mestilah mengikut perkataan salih ini, na'at ini mestilah mengikut perkataan selepasnya dari segi at-tazkir wa ta'nis. Tazkir iaitu muzakkar, lelaki, dan ta'nis itu adalah perempuan, female, male and female. Dari segi male and female, jadi kita tengok dekat sini, contoh di sini, ja'a rajulun salih abun, abuhu. Abun ini adalah muzakkar, bapa, maka salih perlu jadi muzakkar. Kita tengok kat sini pula contoh yang kedua, ar-rajul as-salihah ummuh. Kita tengok perkataan na'at ini salihah, muannas, walaupun man'ut dia muzakkar, lelaki, sebab apa? Sebab na'at dalam na'at sababi, na'at ini mesti ikut, dari segi muzakkar muannasnya mesti ikut perkataan yang selepasnya ini, yang ada kaitan dengan perkataan man'ut. Okey, jadi ummun adalah muannas, maka as-salih perlu jadikan as-salihah muannas. Begitu juga dengan perkataan contoh di bawah ini. Okey, contoh di bawah ini berkaitan dengan as-salih abna'uh. Okey, as-salih ni dalam bentuk mufrad. Bila na'at sababi, na'at ini mesti dalam bentuk mufrad, sentiasa mufrad, sentiasa mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamak, walaupun perkataan selepasnya adalah jamak. Okey, tetap dia adalah mufrad. Walaupun perkataan muslim jamak, juga tetap dia ada dalam keadaan mufrad. Okey, dari segi muzakkar di sini abna, anak-anak lelaki, maka salih juga mengikut jadi muzakkar. Seterusnya dalam contoh yang keempat, salihah bintaha. Salihah dalam keadaan mufrad, sentiasa mufrad, dan dia mengikut perkataan selepasnya dari segi muzakkar dan muannas, iaitu female ataupun male. Binta adalah female, maka salih mestilah dalam bentuk female juga. Okey, jadi na'at sababi, saya boleh katakan dia, kalau saya katakan na'at hakiki adalah menyifatkan secara direct, okey, maksudnya directly, secara terus. Okey, anak sababi pula menyifatkan perkara man'ut secara indirect, secara tidak terus. Okey, seolah-olah kita katakan, contohnya ja'a rajulun salih abuhu, telah datang seorang lelaki yang bapanya yang soleh. Telah datang seorang lelaki yang mempunyai
bapa yang soleh. Okay? Ataupun telah datang seorang lelaki yang soleh bapanya. Okay? Jadi yang soleh bapanya maksudnya lelaki yang mempunyai seorang bapa yang soleh. Secara tidak langsung, secara indirect, dia telah menentukan lelaki yang mana satu. Lelaki yang mana satu dengan memberi sifat kepada bapanya. Contohlah untuk memberi kefahaman lebih lanjut dalam tajuk na'at sababi ini. Bayangkan dalam sekolah itu ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan dalam sekolah, budak sekolah perempuan. Kita kata ja'at at-talibah as-salihah al-jamilah ummuha. Dekat sini telah datang pelajar perempuan itu yang maknya tu cantik. Ini kalau dalam bahasa Melayu kita terjemahkan lebih kurang macam itulah. Telah datang budak sekolah itu yang maknya tu cantik. Kita nak kenal tu, oh yang mak dia tu cantik. Baru kita kenal. Baik. Seterusnya kita pergi kepada i'rab. I'rab. Ja'a at-talibu al-mujtahid. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. At-talib ini adalah man'ud. An-na'at al-mujtahid, jenis dia nau' an-na'at, jenis na'at dia hakiki. Cara i'rab dia ialah at-talib adalah, dalam ayat ini talib ini bertugas sebagai dia punya mauqi' ataupun tugas sebenar dia dalam ayat ini adalah fa'il. Adalah fa'il. Man'ud, perkataan man'ud ini bukanlah tugas. Bukanlah mauqi'. Mauqi' adalah yang sebenar. Ini tugas yang sebenar dalam ayat, perkataan di dalam ayat. Jadi oleh kerana at-talib ini berada dalam jumlah fi'liyah, maka dia menjadi fa'il. Subjek dia menjadi fa'il. Hukum fa'il marfu' bi ad-dhammah, dengan baris depan, sebab talib ini adalah mufrad dalam bentuk singular. Al-mujtahidu pula adalah na'at. I'rabnya na'at marfu'. Macam mana boleh dapat marfu' ni? Dia ikut hukum perkataan yang sebelum. Hukum perkataan yang sebelum yang ada kaitan dengan dia kan. Siapa yang bersungguh-sungguh di sini adalah, siapa yang rajin dalam ni adalah pelajar itu. Jadi pelajar ni ada berkaitan dengan na'at. Jadi dia mengikut hukum yang sama, iaitu marfu' bi ad-dhammah. Alamah pun sama. Baik, kita tengok seterusnya. Istansah al-marid at-tabib al-khabir fi ilaj as-saratan. Pesakit itu mendapat nasihat daripada doktor yang pakar dalam mengubat kanser. At-tabib ini menjadi maf'ulun bih. Mauqi' dia maf'ulun bih, mansub bil fathah.
Maka al-khabir adalah na'at mansub bil fathah juga. Baik. Seterusnya kita tengok ru'asa ad-duwal al-islamiyah ittafaqu ala musa'adatil mankubin. Ketua-ketua negara Islam bersepakat untuk menolong mangsa-mangsa. Okey. Baik. Al-duwal dekat sini adalah man'ut, al-islamiyah adalah na'at. Islamiyah ni na'at ya. Macam mana dia boleh jadi na'at? Ni ada kata kenal dia na'at, ada ya dan ta di belakang ni. Kalau ada ya ataupun ta belakang dan okey, maka dia menjadi sifat na'at hakiki sebab dia menyifatkan sebelum ni. Okey, adwal mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Macam mana boleh jadi mudhaf? Sebab dia menyandar kepada ru'asa ni. Ru'asa adalah mudhaf, adwal mudhafun ilaih, dia menyandar kepada ru'asa. Ru'asa sandaran dan dual ini menyandar pada dia. Okey, baik. Al-islamiyah na'at majrur bil kasrah. Okey, di sini dia ikut hukum na'at, hukum man'ut yang sebelumnya. Man'ut yang sebelum jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni hukumnya sentiasa majrur ya, maka dia ikutlah hukum majrur bil kasrah, dengan kasrah juga. Baik, seterusnya kita tengok contoh na'at sababi. Ja'a ar-rajulu al-muhadzabatu ummuh. Ar-rajul man'ut, al-muhadzaba na'at, jenis dia sababi sebab selepas dia ada perkataan ummun yang ada kaitan dengan perkataan man'ut. Okey, kita boleh kenal dengan adanya hu, kata ganti nama hu situ, huwa. Okey, cara kita nak kenal na'at sababi ni, kalau kita tak tahu maksud dia, kita boleh tengok selepas perkataan na'at ini, selepas dia tu ada perkataan yang mempunyai kata ganti nama. Okey, maka itulah na'at sababi. Okey, ar-rajulu fa'il marfu' bid-dhammah. Rajul hukum mauqi' sebenarnya adalah fa'il marfu' bid-dhammah. Al-muhadzabah na'at marfu' bid-dhammah. Okey, itu saja. Uhibbul mar'ata as-salih ibnaha. Al-mar'ah maf'ulun bih mansub bil fathah. Dia jadi maf'ulun bih lah. Saya suka perempuan itu, perempuan, wanita itu. Okey, jadi wanita di sini menjadi objek. Jadi objek dalam bahasa Arab maf'ulun bih maksudnya. As-salih na'at mansub bil fathah. Tengok seterusnya, laqitu bi talibatin mahiratin muallimatuhunna. Okey, talibat isim majrur, majrur bil kasrah, isim majrur. Ni talibat ni sebab apa dia jadi majrur? Sebab ada ba berada selepas ba huruful jar, maka dia disebut isim majrur. Oleh kerana dia berada selepas huruf jar, maka perkataan talibat ini kita namakan dia sebagai ismun majrur. Apakah hukum dia? Hukum dia majrur, dan tanda alamah dia, alamah i'rab dia, tanda baris akhir dia adalah kasrah. Talibatin, kasrah. Mahirah adalah na'at majrur bil kasrah,
ikut sahaja yang man'ut. Okey. Jadi insya-Allah saya harap, Ustaz harap anda semua dapat memahami tajuk ini, tajuk na'at. Dan sekiranya ada yang masih tak faham, boleh tulis pada komen di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini kepada orang ramai yang belajar bahasa Arab juga, supaya dapat berkongsi ilmu, insya-Allah. Walaupun apa yang Ustaz sampai ni tidak adalah sebaik yang, tapi insya-Allah semoga ia dapat memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Sebelum itu Ustaz paparkan sedikit latihan dan ada sedikit contoh-contoh daripada soalan SPM. Okey. Baik, seterusnya kita akan belajar tajuk seterusnya, tajuk badal, pada video akan datang. Jadi untuk itu Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.